الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين اللهم آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. أيها الأحباب الكرام اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang berada di depan saya pada hari ini Allah Ta'ala mengurniakan ketetapan iman kepada tuan-tuan, memelihara tuan-tuan daripada segala malabahaya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz selaku Tuan Imam dan Tuan Pengurusi Majlis pada malam ni, pihak pengurusan masjid, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya kasihi sekalian. Bukan kali pertama saya datang sini tuan-tuan, ini kali ketiga atau kali keempat ni. Dulu masa saya tengah belajar di Yaman lagi, balik cuti, kemudian datang lagi, kemudian terus pergi, balik. Sekarang dah ada di Malaysia dah. Jadi pertemuan kita pada malam ni kita bincangkan berkenaan dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin Allahumma amin. An Abi Hurairah an Abi Harun al-Abdi qala كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال حديث صحيح. Ada siapa-siapa nak tolong terjemah hadis ni tuan-tuan? Boleh kita belanja dia makan malam ni. Yang bermaksud daripada Abu Harun al-Abdi radhiyallahu anhu, beliau berkata kami sering datang menemui Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat datang dengan wasiat
ataupun titipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu daripada seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku kepada mereka, hendaklah kamu melayan mereka dengan layanan yang baik. Hadis ini hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis ini berada di bawah tajuk bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan ilmu agama dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Saudara muslimin mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita hadis ni daripada satu orang tabi'in yang bernama Abi Harun Al-Abdi. Dia merupakan tabi'in generasi yang ketiga. Mereka ni orang yang duduk jauh daripada kota Mekah, daripada kota Madinah, daripada kota-kota yang dipenuhi dengan para sahabat Nabi yang sempat menuntut ilmu dengan Nabi. Jadi setiap kali mereka nak dapat keberkatan ilmu, nak dapat satu manfaat ilmu, terus daripada orang yang memang daripada kalangan ahli ilmu, mereka kena berjalan dengan perjalanan yang sangat-sangat jauh untuk menuntut ilmu. Abi Harun dia kata pencarian dia untuk menuntut ilmu pada kali ini iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan. Abu Sa'id Al-Khudri ataupun nama sebenar dia ialah Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang merupakan salah seorang di antara sahabat yang besar di dalam Islam. Dia meriwayatkan hampir 1710 buah hadis. Bila sebut kata Abu Sa'id Al-Khudri ni, serba sikit yang kita boleh kongsi, tuan-tuan. Sebelum meletusnya peperangan Uhud pada tahun ke-7 Hijrah, bapa Abu Sa'id Al-Khudri bawa Abu Sa'id Al-Khudri menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada masa tu dia ni baru berusia 13 tahun. Bapa dia bagi tahu kat Nabi, wahai Rasulullah, bawalah anak aku bersama-sama dengan kumpulan tentera Islam untuk berperang dengan orang-orang kafir Quraisy yang datang dengan jumlah yang begitu besar. Kerana anak aku mempunyai tubuh badan yang besar dan tulang dia sangat-sangat kuat. Sambil duk cakap, sambil dia duk tunjuk pegang tangan anak dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca di dalam kitab Sir Alam An-Nubala, tuan-tuan. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi kata kepada bapa dia, hampir berbalik wang. Nabi kata kepada Malik ni, hampir berbalik wang anak hang, sesungguhnya dia tidak diperlukan di dalam pertempuran pada kali ini. Mungkin Rasulullah ada nampak sesuatu yang lebih besar kepada di dalam diri dia kepada perjuangan Islam di satu masa akan datang. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, aku tak boleh buat apa-apa melainkan bapa aku hantar aku balik. Dan dia bersama-sama dengan Nabi selepas daripada tu di dalam 12 peperangan yang besar yang meletus, ketika mana peperangan tersebut dipimpin sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apa nama kata Abi Harun Al-Abdi, hamba kepada ilmu ni, dia mai cari Abu Sa'id Al-Khudri. Pada masa tu Abu Sa'id Al-Khudri ni merupakan satu orang yang cukup faqih di dalam ilmu fiqh, seorang yang cukup faqih di dalam ilmu hadis, dan dia merupakan mufti di negeri Madinah pada masa tu. Dia merupakan seorang mufti di negeri Madinah pada masa tu. Sebab tu sebelum kita nak cerita berkenaan dengan hadis ni, kita ambil di antara kata-kata masyhur yang selalu Abu Sa'id Al-Khudri pesan kepada siapa sahaja yang datang menuntut ilmu kepada dia. Ini penting, tuan-tuan. Semua orang yang ada kat depan saya ni, tuan-tuan sayang kepada agama Islam, tuan-tuan nak menuntut ilmu agama.
Kadang-kadang tersalah cara kita, bukan tak boleh, boleh, tapi tersalah cara. Bila kita pergi jumpa orang-orang alim, kita bukan minta nasihat daripada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, bila jumpa orang-orang alim, bila jumpa orang-orang berilmu, kena minta dua benda, tuan-tuan. Nabi kata kena minta dua benda daripada orang yang berilmu, daripada orang yang alim. Yang pertama sekali, jumpa orang berilmu, minta nasihat kepada dia. A'tinin nasihah, berikan kepada aku sedikit nasihat. Yang kedua, Nabi SAW kata, bila jumpa orang alim, bila jumpa orang berilmu, minta dia doa kat kita. Hari ini lain yang berlaku bila mana manusia berada dalam kemelut kejahilan, tuan-tuan. Dia jadi satu at-ta'arud, gencatan budaya dengan gencatan ilmu. Bila manusia yang kurang ilmu ni kita tengok, dia jumpa orang-orang yang berilmu, dia bukan minta nasihat, dia bukan minta suruh doa, dia minta nak tangkap gambar, tuan-tuan. Ada kata, ustaz, mari kita tangkap gambar sekeping. Nak tangkap gambar tak salah, tuan-tuan, tapi saya bagi ingat, sebelum daripada tangkap gambar ataupun selepas daripada tangkap gambar, mintalah nasihat terlebih dahulu daripada orang alim tadi. Bila mana setiap orang alim ni dia ada kata-kata yang masyhur di kalangan mereka. Sebab tu kita tengok di antara kata-kata yang masyhur daripada Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Sa'ad bin Malik bin Sinan, bila orang datang menemui dia daripada perjalanan yang jauh, selalu dia kata, yang pertama sekali, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana takwa itu adalah punca segala sesuatu. Dia kata, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana takwa itu merupakan punca segala sesuatu. Bila ada nilai takwa dalam diri, tuan-tuan, semua orang tahu dialah yang memainkan peranan besar dalam menentukan sejauh mana ilmu yang kita tuntut ni ada barakah ataupun tak ada barakah. Ramai orang menuntut ilmu, ramai orang duduk dalam majlis ilmu, kerana tidak ada takwa kepada Allah, ilmu tu tak sampai ke hati dia, hanya sekadar di telinga dia, mungkin hanya sekadar pada perbuatan dia pada ketika tu. Selepas daripada tu, ilmu itu lesap daripada kehidupan dia. Sebab tu, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana takwa itu adalah punca segala sesuatu. Yang kedua, di antara wasiat dan pesanan Abu Sa'id Al-Khudri bila mana orang datang untuk menimba ilmu daripada dia, berjihadlah, kerana jihad itu adalah rabbaniyahnya Islam. Dia kata, berjihadlah kamu, kerana jihad itu adalah rabbaniyahnya agama Islam. Kena sentiasa berjihad. Kita yang duduk di Malaysia, tuan-tuan, tak disuruh berjihad dengan senjata seperti mana yang dilakukan oleh umat-umat Islam di Palestin, di Yaman, di Syria, di Rohingya dan sebagainya. Kita umat Islam di Malaysia hari ini nak tengok Rabbani cantik ataupun tak cantik, Islam yang ada dalam diri kita, kita disuruh berjihad dengan waktu, tuan-tuan. Berjihad dengan waktu. Allah bagi masa sebaik mungkin, gunalah masa ni sebaik mungkin. Berjihad dengan tidur, kerja tidur pagi petang siang malam. Sebab tu orang yang gagal berjihad dengan hawa nafsu, dia gagal dalam kehidupan. Dan lagi pesanan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, berzikir dan bacalah Al-Quran, kerana itu rohmu bagi penduduk langit. Dia kata, berzikir dan baca Al-Quran, kerana itu rohmu bagi penduduk langit dan akan diingat di dunia ini. Dan dia kata, diamlah apabila perlu, maka kamu pasti akan mendapat. Dia kata, diamlah apabila perlu, maka pasti kamu akan dapat mengalahkan syaitan laknatullahi alaih. Saya ulang balik yang atas tadi lah. Ada ibu-ibu yang nak salin. Berzikir dan bacalah Al-Quran, kerana itu merupakan rohmu bagi penduduk langit. Dia suruh berzikir dan baca Al-Quran, kerana itu merupakan rohmu bagi penduduk langit dan akan diingat di dunia ini. Diamlah apabila perlu. Dia suruh diam apabila perlu, maka kamu pasti akan dapat mengalahkan syaitan. Betul lah, tuan-tuan. Kita tak disuruh berjihad. Saya dah abang tadi, jihad itu merupakan rabbaniyahnya Islam.
Jihad seperti orang Islam di Rohingya ni tuan-tuan, kita di antara rakyat negara yang paling sabar di dunia ni lah bagi saya. Dan muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bila sebut kata berjihad dengan hawa nafsu kat sini, kita tengok dia kata diam. Bila mana kamu perlu diam, kamu kena diam. Kita tuan-tuan benda tak erti pun kadang-kadang kita nak bercakap sembang tak habis-habis, daripada kuliah menyembang, duduk dalam kuliah menyembang, macam-macam kita ni. Bila duduk dalam kuliah menyembang, ustaz marah, dia marah ustaz pula, dia benci ke ustaz pula. Apa ni idea orang Islam hari ni tuan-tuan? Diamlah apabila perlu, maka itu pasti akan dapat mengalahkan syaitan laknatullahi alaih. Benda yang tak tahu, benda yang tak perlu kita cakap, kita tak payah bercakap. Jadi muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita serba sikit berkenaan dengan Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan, seorang yang cukup-cukup berpengaruh di dalam bab ilmu, seorang yang cukup-cukup disegani dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh dia. Satu orang daripada kalangan tabi'in, dia mai daripada perjalanan yang sangat-sangat jauh. Dia mai ke Madinah semata-mata nak cari satu orang yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Tujuan dia mai cari Abu Sa'id Al-Khudri ni untuk apa tuan-tuan? Untuk menuntut ilmu. Dia bukan mai nak makan angin, dia bukan mai nak cari barang, tapi dia mai dengan tujuan nak menuntut ilmu. Dalam pada tu dia bertanya kepada orang-orang Madinah, di mana aina Abu Sa'id Al-Khudri, di mana duduknya Abu Sa'id Al-Khudri. Orang Puhabak, huna, dia ni ada tak jauh daripada sini, kat situ saja. Hang pergi cari dia dekat masjid tu ataupun tempat tu, mesti Abu Sa'id Al-Khudri ada. Bila Abu Sa'id Al-Khudri sampai, bila mana Abu Sa'id Al-Khudri nampak kumpulan-kumpulan jamaah yang datang daripada jauh nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, dia tengok depa ni mai, tak dan orang tadi tu nak tegur, dia kata kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, selamat datang wahai orang-orang yang menyintai ilmu-ilmu ataupun warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, dia pula kata selamat datang, terima kasih pasal kamu datang ke sini, kerana kamu nak menuntut ilmu daripada aku, sabit daripada apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni tuan-tuan, ada satu benda kita nak kena faham. Selalunya hadis cerita berkenaan dengan adab satu orang murid belajar dengan guru. Hari ni saya pula nak bagi tahu kat tuan-tuan, Islam ajak orang Islam yang menuntut ilmu dengan guru tadi, kena pastikan guru tu ada akhlak sebelum dia menuntut ilmu. Banyak kita tengok anak murid saja duk kena hentam, tapi guru buat salah pun tak ada masalah. Malam ni kita bawa mai hadis sahih, tuan-tuan dengar baik-baik. Ayat sah kata guru dia tak ada buat silap, ni dengar baik-baik tuan-tuan. Sebelum ni kita dah belajar cerita kata adab. Bila guru mengajar jangan sembang, bila guru mengajar jangan unjuk kaki, bila guru mengajar jangan duk kondem macam-macam. Kita tahu, kena catat, semua orang tahu. Malam ni saya main nak abak kat tuan-tuan, ilmu itu tidak akan ada barakah dia. Hari ni saya duduk tuan-tuan, saya fikirlah, saya lah fikir, tak tahulah. Bila sebut majlis ilmu ni takut tuan-tuan, berlambak-lambak majlis ilmu. Tuan-tuan tengok daripada Penang mai ke KL, daripada KL pi ke Sabah, daripada Sabah balik ke Penang, daripada tak larat pusing hari ni untuk menyampaikan ilmu. Orang kalut nak mengaji, kita kagum tengok. Tapi soal dia tuan-tuan, kenapa semakin banyak ilmu pengajian, medan-medan pengajian, kita tengok masyarakat bukan semakin lagi menghormati orang-orang berilmu, sebaliknya lain yang berlaku kepada masyarakat. Kalau dulu penentangan kepada Islam ni tak sedahsyat macam mana yang ada, ujian tetap ujian, tapi mesti ada salah satu sebab dia. Satu, pada malam ni kita nak cerita yang pertama sekali, hadis ini merupakan satu pesanan daripada Nabi SAW kepada guru-guru dalam bab nak menyampaikan ilmu kepada anak murid. Hadis ini menunjukkan satu khabar ghaib. Berkata Imam Bukhari, tuan-tuan minta maaf, berkata Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala alaih,
Di dalam hadis ini merupakan satu perkhabaran ghaib daripada Nabi SAW, sedangkan ketika Nabi hidup perkara ni tak jadi. Nabi hidup punya masa perkara ni tak jadi. Faham tak? Tak jadi itu macam mana? Di zaman Rasulullah, Nabi keluar daripada kampung dia Madinah, Nabi pergi masuk pinggir-pinggir hujung-hujung bandar di negeri Madinah cari orang untuk cerita Islam. Tapi benda yang Nabi abang ni tak jadi di zaman Rasulullah. Nabi kata akan jadi. Nabi tak kata pun dalam hadis ni akan jadi. Tapi sebaik saja Rasulullah wafat, para sahabat tengok perkara ni sedang berlaku di dalam dunia Islam. Apa dia? Rasulullah SAW kata, innan nasa lakum taba'un. Nabi pesan kepada orang-orang yang berilmu. Nabi kata kepada orang-orang yang berilmu, wahai orang-orang yang berilmu, aku nak bagi tahu kepada kamu, nanti wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, akan datang satu keadaan kamu tengok lelaki-lelaki mereka merempuh padang-padang pasir dengan perjalanan yang begitu panjang. Yatafaqqahuna fid dini, tujuan dia semata-mata untuk menuntut ilmu Islam. Tak heran lah tuan-tuan, tak heran kita tengok sekarang ni melambok-lambok asal kita tanya saja ni habis PM ni adik nak pergi sambung belajar mana? Dia kata saya nak pergi sambung belajar di Jordan, saya nak pergi sambung belajar di Syria, saya nak pergi sambung belajar di universiti yang ada cerita berkenaan dengan Islam. Kita tak heran tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi SAW dah bagi tahu akan datang satu keadaan, kata Nabi, orang akan pergi cari orang yang berilmu. Sekarang ni tuan-tuan yang duduk di Masjid Bandar Baru Ampang cukup-cukup beruntung. Kita duduk di tempat kita, orang berilmu datang sampaikan ilmu. Jadi hargailah orang yang menyampaikan ilmu tadi sebaik mungkin. Dan orang yang menyampaikan ilmu tadi kena ingat baik-baik. Kena ingat satu benda di dalam diri dia. Kenapa dia nak menyampaikan ilmu? Kerana ilmu yang dia sampaikan ini merupakan wasiat daripada Nabi. Siapa dia yang ada ilmu, dia tidak sampaikan ilmu tersebut, bermakna dia mengkhianati wasiat Nabi SAW. Siapa dia yang Allah Ta'ala bagi akal yang sempurna, dia tidak mahu menuntut tentang ilmu Islam, bermakna dia mengkhianati warisan-warisan peninggalan daripada Nabi SAW. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila balik kepada hadis ni, Rasulullah SAW kata akan datang satu zaman kamu akan tengok manusia akan datang mengerumuni orang-orang yang berilmu daripada jarak perjalanan yang jauh semata-mata untuk memahami ilmu Islam. Semata-mata untuk memahami ilmu Islam. Di sini menunjukkan satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu. Dia telah berusaha bersusah payah demi agama pada hari ini dan beristirahat pada masa akan datang demi tujuan orang datang menemui dia untuk menimba ilmu daripada dia. Faham tak tuan-tuan? Faham tak ibu-ibu? Yang tu yang kita tengok berlaku, yang sepatutnya berlaku. Selama ni dia dah keluar pergi duduk di luar negara bertahun-tahun. Selama ni dia dah korbankan berapa lama masa dia tinggal isteri, tinggal keluarga, tinggal mak ayah. Tujuan dia tinggal ni untuk menuntut ilmu Islam. Bukan dia tujuan dia tinggal ni untuk melakukan perkara yang sia-sia. Jadi pada hari ni dia perlu duduk, kata Nabi SAW, akan ada orang yang datang untuk menimba ilmu daripada dia. Dan ketahuilah bahawasanya orang yang nak dapatkan ilmu Islam ni, bahawasanya ilmu Islam ni merupakan ilmu yang perlu bersusah payah. Bukan boleh senang-senang saja belajar ilmu agama ni. Satu Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69, yang mana ada Al-Quran. Tuan-tuan tolong buka tengok, kukut kata betul ke ustaz? Orang yang nak menuntut ilmu, Allah cerita berkenaan dengan ilmu di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69. Tuan-tuan, satu dalam bab menuntut ilmu, kita sedia maklum mesti tunjuk kesungguhan nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu mesti kena ada catatan-catatan yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-69, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh
mereka itu pada kami, nescaya kami akan memberi petunjuk kepada mereka di dalam melalui jalan-jalan kami. Orang-orang, kata Allah, yang bersungguh-sungguh mereka itu pada jalan kami, nescaya kami memberi petunjuk kepada mereka di dalam menemui kebenaran di dalam agama kami. Sungguh-sungguh tuan-tuan, belajar ilmu Islam ni hari ni kita habaq di masjid surau, tuan-tuan tak payah nak pergi belajar di luar negara. Macam-macam ustaz datang mengajar di tempat kita, macam-macam guru datang mengajar di tempat kita. Tuan-tuan nak mengaji ilmu tafsir, daripada tafsir yang kecil sampai tafsir yang besar. Nak mengaji ilmu hadis, nak mengaji ilmu fiqh, nak mengaji apa sahaja ilmu ada. Sebab tu dalam bab menuntut ilmu kena tunjuk bersungguh-sungguh. Orang yang tak bersungguh-sungguh di dalam majlis ilmu, di dalam majlis pengajian, orang macam ni sangat-sangat berbahaya, tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala tak kurniakan kebaikan pada kefahaman ilmu tu kat dia. Allah bagi pahala duduk di dalam majlis ilmu, tapi kefahaman daripada ilmu yang dia tuntut tu Allah tak bagi kepada dia. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah lah, lama kita duk dengar orang sebut tapi kita tak faham. Malam ni kita tengok tuan-tuan, kita jemput ustaz datang daripada Penang, ustaz kita abang. Selalunya di bahagian depan perkataan ustaz tu orang akan letak Al-Fadil tu ya tuan-tuan. Orang tak letak dekat Syekh Al-Fadil, Tuan Syekh. Ada orang letak kat Tuan Syekh Al-Fadil? Belum pernah ada lagi. Siapa boleh jawab kat saya dengan tepat apa makna Al-Fadil mengikut perkataan bahasa Arab daripada Kamus Nailul Autar dan Lisanul Arab? Saya belanja dia malam ni tuan-tuan. Saya belanja dia RM200 Malaysia setengah saat pada sekarang. Kita duk dengar lama ni Al-Fadil, Al-Fadil. Apa makna Al-Fadil tuan-tuan? Al-Fadil, fadlun, orang yang dimuliakan kerana ilmu dia. Al-Fadil tak boleh buh kat Tok Syekh. Al-Fadil tak boleh buh kat cikgu matematik. Pernah dengar orang buat Al-Fadil kat cikgu matematik? Belum pernah ada lagi. Asal usul perkataan Al-Fadil itu iaitu daripada fadlun. Fadlun ni diberikan khusus kepada orang yang memang perit payah dia pergi tuntut ilmu Islam. Lagi teruk lagi kita bubuh sahibus sama, lagi teruk lagi alim lagi kita bubuh al-muqri. Macam-macam tuan-tuan. Yang paling basic sebelum daripada nak letak ustaz tu di depan dia, kita mesti letak Al-Fadil. Tanda kita muliakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu dipanggil sebagai Al-Fadil. Kerana apa orang yang berilmu itu dipanggil sebagai Al-Fadil? Kerana dia korbankan sebahagian daripada umur dia untuk menuntut ilmu Islam. Dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu Islam. Dan muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang kenal ilmu Islam, siapa yang kenal agama Allah, siapa yang memahami Islam ni sebaik mungkin, Allah bagi ketenangan kat dia luar biasa. Sirah kalau saya nak cerita banyak tuan-tuan. Di antaranya kita ambil kisah berkenaan dengan satu orang laki-laki yang bernama Asyaj ibn al-Qais radhiyallahu an. Satu orang kafir yang datang berniaga di Madinah setiap kali musim orang berniaga di Madinah. Zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina empire kegemilangan Islam di Madinah. Asyaj ni tuan-tuan, dia mai sewa tapak dengan sahabat-sahabat Nabi untuk berniaga. Ini sirah yang sahih tuan-tuan. Setiap kali bila dia balik daripada berniaga, dia nanti bebai. Tahu bebai tuan-tuan? Ustaz tahulah orang utara, orang KL kata bebai apa dia kan? Bebai lah juga kan. Dia nanti mengamuk dekat anak bini dia sebab dia pergi berdiri di tengah-tengah padang, panas lik-lik, duduk terik matahari atas kepala. Dia harap perniagaan dia habis, orang beli lari kerana dia datang dari tempat yang jauh, sedangkan perniagaan dia tak laku tuan-tuan. Bila sahabat Nabi pergi nak kutip sewa cukai, kita panggil sebagai sewa tapak perniagaan ni, dia bagi-bagi, tapi dalam pada bagi tu, dalam pada dia duk beratur, tahu beratur, dia duk merongot bermacam-macam perkataan.
Tahun pertama sahabat pergi report dekat Nabi, ada satu orang yang berniaga di Madinah ni ya Rasulullah, tapi dia ni berperikelakuan yang tak berapa nak baik. Apa kata kita tak bagi dia meniaga di Madinah? Rasulullah kata jangan bagi dia meniaga. Nabi tak tanya pun nama dia ni siapa. Nabi pun tak tahu pada tahun tu siapa dia laki-laki ni. Masuk tahun kedua, sahabat pergi report lagi kat Nabi, ya Rasulullah, orang yang sama setiap kali bila dia main berniaga di Madinah, dia punya perniagaan tak laku, dia nanti buat leceh dekat Madinah ni. Dia tak pergi bunuh orang, tapi dia macam nak protes orang Madinah ni tak beli barang dagangan dia. Tuan-tuan, pada tahun yang ketiga dia pergi berniaga di Madinah, sahabat nak bagi tahu kat Nabi benda yang sama. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, Asyaj, mau dak hang aku nak tunjuk kat hang ada satu benda, kata Nabi, bila hang faham benda ni, hang akan jadi orang yang tenang walaupun perniagaan hang tak laku. Bila jadi lagu tu, tuan-tuan, dia pun kata, ya Rasulullah, tunjuk kat aku. Nabi tunjuk kat dia apa? Nabi tunjuk kat dia Islam. Nabi tunjukkan kepada dia Islam. Satu orang Islam ni, Rasulullah kata apa? Ajabala amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Hairan tengok orang Islam ni, kata Nabi, bila dia ada ilmu, tuan-tuan, Allah bagilah kat dia ujian macam-macam musibah pun dia jadi orang yang tenang. Ajabala amril mu'min. Hari ni kita tengok apa jadi pun di Malaysia, orang Malaysia tenang, tuan-tuan, pasal orang Malaysia di antara orang berilmu. Mungkinlah, mungkin tenang, relax. Ekonomi jatuh pun relax. Orang hina hukum Islam pun relax, tenang, pasal kita orang berilmu. Wallahu a'lam. Itu dia kono sikit, dia masuk balik, tuan-tuan. Nah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku? Dia masuk Islam bukan macam kita memeluk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tak rasa tenang lagi, melainkan Nabi ajar untuk dia baca beberapa potong ayat suci Al-Quran. Bila dia baca, tuan-tuan, dia hafal. Bila dia hafal ayat Quran, dia faham. Bila dia faham, dia semayang. Bila dia semayang, dia kata, ya Rasulullah, betul lah, aku tak pernah rasa tenang seperti mana aku rasa tenang pada hari ini, ya Rasulullah. Dan muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dia memeluk Islam, dia pun dah jadi orang yang tenang. Last dia balik pergi ke kampung halaman dah. Bini, anak-anak, pak mentua tengok dia bawa balik barang dagangan yang tak laku ni, tuan-tuan, berlambak-lambak. Bila ada ilmu ni, berlambak-lambak dia bawa balik. Bini dia lagi hairan bila dia duk kemas barang nak simpan dalam makhzan dia. Dia tak mengamuk, dia tak beban, dia tak terajang pintu. Bini dia jadi lagi heran, apa dah jadi dengan lelaki aku ni? Bila mana masuk waktu semayang, dia pergi semayang dalam bilik dia. Bini dia tengok dia rukuk, bini dia tengok dia sujud, bini dia tengok dia duk baca satu benda. Lah bini dia pergi tanya kat dia. Bukan tanya kat dia apa jadi dengan hang, apa yang menyebabkan hang jadi orang yang lebih tenang. Tuan-tuan baca di dalam sirah, dia kata tidak ada benda yang lebih tenang melainkan kamu mengenali Islam. Nak kenal Islam kena ada ilmu, tuan-tuan. Kita duk cerita malam ni berkenaan dengan ilmu. Mula-mula sekali orang yang menyampaikan ilmu, yang kedua orang yang menuntut ilmu tadi. Tuan-tuan, senang cerita kisah ni, saya nak abang panjang. Apa yang berlaku? Satu kampung tempat tinggal Asyaj Ibn Qais radhiyallahu an. Depa mai selama 2-3 hari perjalanan semata-mata nak mai jumpa Nabi, nak memeluk Islam, nak dapat ketenangan yang depa tak pernah dapat lama ni. Cerita tu, tuan-tuan, bila mana ramai-ramai daripada orang-orang kafir tadi ni, depa dah memeluk Islam. Depa masuk Islam di tangan Asyaj Ibn Qais, tapi depa tak ada ilmu. Bila mereka sampai sahaja di Madinah, Asyad pergi masuk dulu. Bahasa kita kata hari ni, dia pergi check in hotel dulu. Dia pergi mandi, dia cuci baju bagi bersih, dia pakai minyak wangi bagi wangi-wangi. Tapi yang satu kampung ni, mereka tak pergi check in hotel. Mereka pergi letak saja beg, kalang kabut, mereka nak pergi jumpa Rasulullah. Bila mana mereka sampai kat depan Nabi, Rasulullah layan mereka, Nabi attend mereka. Tapi Rasulullah tak berapa selesa, pasal bau badan mereka yang agak tengik, keadaan mereka yang kusut masai. Tak lama kemudian Asyad pun datang menemui Nabi. Nabi panggil Asyad mai duduk kat tepi Nabi.
Nabi kata, wahai Asyaj, pada diri kamu ada perkara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, kamu beramal dengan ilmu yang kamu pelajari. Allah tak suka orang yang kalang kabut. Kalang kabut, tuan-tuan, balik-balik kerja main semayang juga. Agak-agak lah kalau kata baju yang kita pakai itu sampai dah kuning dah kat ketiak, janganlah main semayang terus. Sekali lagi dia angkat takbir, Allahu Akbar, 3 ekor terterak balik kiri, 3 ekor terterak balik kanan. Itulah menunjukkan kepentingan ilmu. Nabi kata, tu hadis sahih, tuan-tuan. Nabi kata, pada diri kamu ada 2 benda yang Allah Ta'ala cinta. Yang pertama, hang buat satu-satu benda dalam keadaan berilmu, hang tak kalang kabut, Asyaj. Allah tak suka orang yang kalang kabut. Tahu kalang kabut, tuan-tuan? Gopoh-gapoh. Allah tak suka orang buat kerja dalam keadaan gopoh-gapoh. Yang kedua, Allah Ta'ala suka pada diri kamu apa dia, Asyaj? Ketenangan yang ada di dalam diri kamu. Tenang, relax saja. Apa jadi pun relax, sentiasa jadi orang yang tenang. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, balik kepada ayat Quran ni, kita duk cerita Allah suruh orang-orang Islam ni dalam nak dapat ilmu agama ni kena sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh perit payah dalam bab menuntut ilmu, kena betul-betul pulun untuk dapat ilmu tersebut. Kalau takat mai duduk dalam medan pengajian ni, saya susul 10 jari, minta maaf tuan-tuan lah. Mai hayun telok saja, pen tak ada, kertas tak ada, jangan harap Allah nak bagi keberkatan ilmu. Ni ayat Quran saya bawa mai kat tuan-tuan. Ini kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah, kepada orang yang menyampaikan ilmu tadi ni, tuan-tuan. Kalau dalam bab nak menyampaikan ilmu tadi ni, dia tidak ada kesungguhan, tak ada sungguh-sungguh dalam nak menyampaikan ilmu. Sungguh-sungguh tu boleh attract orang untuk minat kepada ilmu. Dia menyampaikan ilmu sambil lewat. Ini bukan cara yang terbaik, kerana kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam mencari petunjuk di dalam jalan kami, nescaya kami memberi keberkatan ke atas mereka. Kami tunjuk kepada mereka jalan-jalan yang benar. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, setakat ni dia cerita, ibu-ibu boleh faham tak? Nah tuan-tuan, bila balik kepada hadis ni, dia banyak sirah di dalam hadis ni. Yang pertama sekali, kita kena jadi orang yang berilmu untuk kita jadi satu orang yang terpilih di dalam Islam ni. Jadi satu orang yang berilmu untuk jadi seorang yang terpilih di dalam Islam ni. Ilmu ni bukan satu benda yang terletak pada perkataan kita. Nah, muslimin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila orang tu dia ada ilmu, Allah muliakan dia. Tuan-tuan tengok kisah Imam Ahmad. Imam Ahmad Ibn Hanbal, tuan-tuan. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia satu orang yang cukup-cukup biasa saja, bukan kaya raya pun. Tapi pasal dia ada ilmu, orang mai kat dia bagi tanah kat dia, orang mai kat dia bagi rumah kat dia, orang mai kat dia bagi sampai dia jadi kaya raya. Bila dia jadi kaya raya, tuan-tuan, bila dia jadi kaya raya, apa yang berlaku kat dia? Bila dia jadi kaya raya, orang lain mai tengok, orang lain kata, ambil Imam Ahmad nak besar bukan main tanah hang ni. Dia faham maksud orang yang bertanya tadi, dia bagi balik tanah tersebut. Dia bagi tanah tu kepada orang yang lebih memerlukan. Orang yang berilmu ni, yang pertama kita doa berkenaan dengan kisah Imam Ahmad. Dalam pada dia berilmu, Allah muliakan dia. Sebab dulu dia bersusah payah nak dapat ilmu, Allah bagi dunia kat dia, berlambak-lambak kekayaan Allah bagi kepada dia. Ataupun kisah, kita boleh ambil kisah Imam Malik, tuan-tuan. Imam Malik, dia merupakan seorang peniaga kain. Imam Malik, dia merupakan seorang peniaga kain. Imam Malik usahawan, tuan-tuan. Dia merupakan seorang peniaga kain. Di Mekah kita pergi hari ini, mereka berijtihad Mekah Madinah dengan mazhab Imam Malik. Satu kita dengar kadang dia baca bismillah, kadang kita tak dengar dia baca bismillah. Kadang itu mereka berijtihad dengan mazhab Imam Malik. Dia bukan berijtihad dengan mazhab Wahabi. Kita yang pelik pergi duduk di sana, kata puak-puak ni pun Wahabi. Imam Malik, tuan-tuan, dia ada satu gudang kain yang besar. Satu hari, ketika mana ada satu orang datang nak beli kain dia, pekerja dia, kuli dia ataupun kadam dia duk gulung buka kain tadi nak tunjuk kepada orang yang nak beli. Bila dia duk buka kain tadi,
Tiba-tiba di mulut dia keluar perkataan subhanallah. Budak yang duk gulung kain tadi, Imam Malik dengar budak tu duk gulung kain nak tunjuk kat pelanggan tadi, kata subhanallah. Dia suruh gulung balik kain ni, jangan jual. Budak tu pun heran, aku bukan maki, aku bukan mencarut, pasal apa yang hang suruh aku simpan balik. Imam Malik dengar masa dia duk buka kain tu nak tunjuk kat pelanggan yang nak beli ni, budak tu kata subhanallah. Imam Malik pi kat dia kata, gulung balik kain ni, simpan, jangan jual. Budak tu tercengang, tenganga, terjadi bodoh. Zat, aku mencarut ke? Aku kata subhanallah, takkan salah kot. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi bila pelanggan tu keluar pada kedai, budak tu mai tanya kat Imam Malik, sebab apa hang tak bagi ku jual kain ni? Imam Malik kata, aku tak mau pelanggan tu beli kain ni kerana subhanallah yang keluar daripada mulut hang. Dia rasa hang ni orang yang berilmu, dia rasa hang ni orang yang zuhud. Dia nak beli barang ni kerana hang ni ucap perkataan subhanallah tadi. Dia nak beli barang ni bukan kerana dia memerlukan, tapi dia nak beli barang ni kerana ada rasa tertipu dia pada perkataan subhanallah yang hang ucapkan. Faham tak maksud cerita saya ni, ibu-ibu? Boleh faham tak tuan-tuan? Boleh faham tak? Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, ni kita duk cerita kata bersungguh-sungguh bila orang tu menuntut ilmu, Allah bagi kefahaman kat dia. Nak abang satu lagi sirah sebelum masuk hadis ni, masuk bagi perhabis buang hadis ni. Satu orang yang dinamakan sebagai Yazid bin Muawiyah. Tuan-tuan kenal Yazid bin Muawiyah? Dia menjadi gubernur di Kufah. Yazid bin Muawiyah, dia ada satu orang pak menakan, nama dia Hashim, Ibnu Hashim. Saat Yazid bin Muawiyah pi ziarah pak menakan dia nama Hashim, pak menakan dia ni kritikal, sakit. Fasyafihimut ta'un, dia kena penyakit ta'un, tuan-tuan. Ta'un ni penyakit virus lah kita panggil. Teruk, kritikal. Ibnu Hashim ni teruk sangat-sangat. Bila Yazid bin Muawiyah pi ziarah dia, tuan-tuan, Yazid tengok-tengok air mata duk berlinangan, duk kelupak badan ni. Yazid pun tanya kat dia, hang menangis ni sebab hang sakit ke, ataupun tak cukup lagi kampui dunia ni? Tahu kampui dunia ni, ibu-ibu? Tak cukup lagi duk karang dunia ni. Tak makan yang nama kata Ibnu Hashim ni, tuan-tuan, orang yang cukup kaya di zaman tu. Dia pergi tengok pak menakan dia duk kelupak nak mati ni. Kita pergi hospital buat lagu tu, tuan-tuan, dia tiba penajang kat kita, ambil turun bawah bang, bukan nak main doa, main bagi sakit hati pula dah. Dia tengok pak menakan dia duk kelupak macam kena Parkinson nak mati tu sebab kena penyakit ta'un. Dia tanya pak menakan dia, hang duk kelupak ni sebab apa? Sebab sakit ke? Ataupun sebab hang rasa tak boleh kampung dah, dunia ni tak cukup lagi? Pak menakan dia buka buah usi ya, biji mata ni. Pak menakan dia balas balik kat dia. Pak menakan dia kata, aku menangis bukan kerana dua-dua sebab ni. Aku menangis bukan kerana dua-dua sebab ni. Siapa tahu, tuan-tuan, sebab apa dia menangis? Dia kata, aku menangis kerana aku terkenang sepotong hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW kata, hidup ni ada dua benda cukup dah. Nabi SAW kata, hidup ni ada dua benda cukup dah. Yang pertama, hidup ni kena ada khadam. Khadam ni maksud dia satu orang yang boleh membantu kita. Kita ni sebagai orang lelaki kena ada bini. Bini ni kena ada lelaki. Mana ada orang boleh hidup bersendirian? Dia main semayang, sekok-sekok dia, jemaah pun tak mau main salam, siapa pun tak mau main salam. Dia main mengaji, dia duduk ujung-ujung, habis pada mengaji dia balik pi lagu tu. Macam ni Islam tak iktiraf dia sebagai orang yang baik, tuan-tuan. Ni tak menakan kepada Yazid bin Muawiyah. Ibnu Hashim ni duk mengelupak nak mati ni, buka biji mata pelan kecil saja kat tepi, dia balas pi kepada Yazid. Dia kata, aku duk kelupak menangis ni bukan sebab dua-dua yang hang bagi tahu ni. Aku nak abang kat Yazid, aku menangis ni kerana terkenang sepotong hadis Nabi kata hidup ni dua benda cukup. Yang pertama, kena ada khadam. Mana ada orang hidup di dunia ni dia tak perlukan orang lain, tuan-tuan. Saya tak perlukan siapa-siapa ceh porah bagi tahu kat dia. Baju yang kita pakai ni, tuan-tuan, daripada kapas nak edit benang, daripada benang orang nak bawa pergi ke kelang, daripada kelang nak cari tukang, nak tolong kerat, nak tolong ukuk, nak tolong jahit
berapa banyak orang kita perlukan dalam hidup. Dia kata hidup ni yang pertama kita kena ada kawan, kita kena ada khadam, kita kena ada pembantuan, jangan abang siapa pun kita perlukan yang ni. Ni hadis sahih tuan-tuan. Mana ada orang dalam hidup ni dia kata saya tak perlukan siapa pun, habis tu untuk makan beras tu mai daripada padi tu mai daripada siapa yang duk pi bajak sawah tadi, siapa yang duk pi tabak benih tadi, siapa yang duk pi tuai padi tadi. Hang sorang-sorang ke duk pi buat dah. Satu Nabi kata ini yang paling manusia perlu dalam hidup. Hidup ni tuan-tuan, dalam nak dapat keberkatan ilmu, kita kena ada kawan, berkongsi ilmu dengan orang tadi. Dia kata bukan mengaji malam ni sorang-sorang habis lagu tu saja, dak kongsi ilmu tersebut. Yang kedua dalam hidup ni kata Nabi SAW, kita perlukan kuda perang. Kuda untuk berperang, maksud Rasulullah tu kita perlukan tunggangan, kita perlukan kenderaan. Mana ada orang tak perlukan kenderaan tuan-tuan. Saya tak payah kenderaan, balik kerja daripada KLCC tu saya jalan kaki je sampai sini. Dengan sembahyang jemaah pun lingkup, dengan majlis ilmu pun lingkup, semua nanti lingkup habis. Sebab tu Nabi kata dua benda ni cukup dah. Ada kenderaan pitang mana pun boleh cari rezeki, ada kenderaan boleh sembahyang on time, ada kenderaan boleh bawa anak bini pergi berjalan elok cukup masa. Yang kedua ada orang boleh bantu kita hidup sempurna. Sebab tu dia kata dia balas balik kerana dia orang yang berilmu, dia susah payah menuntut ilmu. Dia faham apa yang Nabi SAW kata. Dia kata balik kepada Yazid, aku menangis ni kerana apa wahai Yazid? Kerana aku terkenang apa yang Nabi SAW bagi tahu dalam hidup ni, dua benda itu sudah memadai untuk menjadi seorang yang terbaik. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, innan nasa lakum taba'un. Nabi pesan kepada aku, kata Abu Sa'id, kepada orang yang datang daripada jauh untuk menuntut ilmu kadah. Nabi SAW bagi tahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kepada orang yang datang daripada jauh nak menuntut ilmu daripada dia. Nabi SAW kata, innan nasa lakum taba'un. Nabi kata sesungguhnya aku nak bagi tahu kepada kamu bahawasanya bila mana manusia tu datang daripada jarak perjalanan yang jauh untuk menemui kamu, wa inna rijalan, dan kata Nabi mereka ni merempuh perjalanan yang cukup perit semata-mata fid dini, nak dapat ilmu agama. Fa idza ataukum fastausu bihim khaira, maka kata Rasulullah SAW, aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu melayan mereka dengan layanan yang cukup baik. Layan mereka dengan layanan yang cukup baik. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, apa tindakan orang yang berilmu bila datang seseorang ingin menimba ilmu daripada dia? Ni kita dah cerita hari ni. Apa tindakan satu orang bila mana satu manusia ni datang nak menuntut ilmu daripada dia? Yang pertama sekali, pesanan daripada Rasulullah SAW, bila dia nak menyampaikan ilmu tu mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nak menyampaikan ilmu tadi kerana ada sifat-sifat yang lain dalam diri dia. Nak sampaikan ilmu ni kerana dia rasa dia lah yang terbaik, tak pernah ada tuan-tuan. Kerana apa dia nak menyampaikan ilmu ni? Dia mestilah sampaikan ilmu ni seikhlas-ikhlas mungkin, kerana itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ada orang tuan-tuan, dia ingat bagus, dia nak kembangkan ilmu, tapi masalah dia pada masa yang sama dia rasa dia yang terbaik, sebab malam ni dia duduk dalam majlis ilmu, dan dia ni tuan-tuan kongsi ilmu ni atas sebab dia nak jadi orang yang hebat. Ada tak ada zaman lah ni? Ni cerita kat tuan-tuan, zaman lah ni zaman maju kan, lambak-lambak. Asal saja tempat mengajar hari ni semua ada grup WhatsApp, betul Ustaz? Nah, ada grup WeChat. 1, 2, 3 tempat lah, 2, 3 tempat tuan-tuan di sekitar Kuala Lumpur ni lah, di sekitar Kuala Lumpur ni. Saya duduk juga dalam grup tu. Kadang-kadang kita tengok ni bahaya dan fitnah akhir zaman ni tuan-tuan. Bila orang yang menimba ilmu dia tak hormat kepada orang yang berilmu. Ustaz tu tengah duduk berkuliah, saya baca balik nanti kadang-kadang buka walaupun beribu tu saya baca juga nak tengok.
Tapi tak jadilah kat kita, jadi ke orang lain. Walaupun jadi ke orang lain, dia tu sebagai seorang pendakwah, kita rasa kesian. Bukan senang nak jadi ustaz. Bukan dia pergi mengaji setahun dua, dia balik mai dia jadi ustaz. Tak, tuan-tuan. Bila ustaz tu tengah mengajar satu tempat di area di belah Hulu Langat, ni jemaah pula duk komen kat bawah tu, ustaz ni bukan mengajar, dia duk bersembang ya. Ustaz ni bukan mengajar, dia duk main cerita menatang apa, kita pun tak tahu. Kita takut tengok benda tu, tuan-tuan. Pasal kita orang yang berilmu ni, kita faham prasangka kepada guru itu merupakan fitnah yang besar di dalam ilmu. Kita ambil ilmu daripada guru tu, tapi kita ada syak kepada guru ni. Allahu Akbar. Banyak, tuan-tuan. Sebab tu kena ingat baik-baik, tuan-tuan yang menuntut ilmu ni pun hati kena betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Saya yang menyampaikan ilmu ni, hati kena betul-betul ikhlas. Bukan main ni ada sebab lain, kau tepi, kau kiri, kau kanan, macam-macam cabang jalan-jalan dah. Syarat nak ilmu tu berkat. Hari ni tanyalah, saya tanya kepada diri saya, kalau ada seorang pendakwah kat depan ni, tuan-tuan tanya kepada diri tuan-tuan, pendakwah ni tak semestinya ustaz, tuan-tuan yang duk sebarkan mesej-mesej, berita-berita tentang Islam, apakah tujuan kita hantar benda tadi ni? Kerana kita nak publicity, ataupun kerana kita betul-betul nak cari redha Allah Ta'ala, nak memahamkan masyarakat tentang agama Islam. Yang kedua, tuan-tuan, tindakan seorang yang berilmu bila mana dia didatangi oleh orang untuk menimba ilmu, iaitu tidak memilih kasih di antara satu sama lain di kalangan orang yang menuntut ilmu tersebut. Pergi masjid ni dia bayar lebih, tuan-tuan, mengajak lebih waktu. Pergi masjid ni dia bayar kurang, mengajak cukup-cukup waktu. Zaman ni zaman fitnah kan. Kita sendiri duk tengok tu, saya pesan kat tuan-tuan, pesan kat diri saya, pesan kepada semua orang Islam. Kita tengok ustaz ni kat tempat ni mengajak sejam lebih, tapi kat tempat kita tak sampai sejam. Envelope tak cukup tebal, dia bilang. Ada pilih kasih, tuan-tuan. Tempat ni jemaah jamu buat baik punya makanan. Oh, dia pun seronok, tuan-tuan. Rancak bukan main dia pun. Tempat ni tak ada apa, TO cicah roti mayat, lagu TO dengan roti mayat dia pun kuliah macam nak mampu. Kita tengok, dengar pun nak mengantuk. Jangan ada pilih kasih di dalam bab menuntut ilmu. Islam tak suka, Allah tak bagi. Nabi SAW cukup-cukup larang orang memilih kasih dalam bab menuntut, menyampaikan ilmu ni, tuan-tuan. Bab menyampaikan ilmu, jangan ada pilih kasih. Cikgu Nur dengar malam ni, Cikgu Nur tahu lah apa ni. Nah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya, adab bila mana kata Nabi SAW, fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Bila ada orang mai dia nak minta ilmu tentang Islam, kata Nabi SAW, jangan sesekali kecewakan dia. Iaitu yang ketiga di dalam bab orang bila datang mai nak minta ilmu Islam tak bagi, kita meremehkan pertanyaan yang dia ajukan kepada kita. Kadang-kadang kita baca soalan, kita sendiri ni, Tok Siak ke, Tok Imam ke, siapa pula, tuan-tuan, adik-beradik kita duk bersembang, bincang, keluar satu isu berkenaan dengan inai. Kita pandai sikit bab ni pasal kita duk pergi dengar kuliah, kita pun peleceh. Kita condemn orang yang dengar tadi ni. Islam tak bagi kita buat macam tu. Selaku guru yang duduk kat depan ni, dia baca soalan pada jemaah, apa dah Syekh, soalan macam ni pun nak tanya, betul-betul lah hang ni. Dia peleceh orang yang tanya tadi. Islam tak bagi kita menuntut ilmu daripada guru yang macam ni, tuan-tuan. Dia dapat soalan, dia kata hang ni betul-betul bahlul lah penatang ni, soalan ni pun tak tahu lah. Hang tanya kat aku tentang bab mandi wajib. Nah, muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang keempat, di dalam bab bila orang datang mai nak menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, jangan sesekali kita memalukan orang yang menuntut ilmu tersebut. Jangan memalukan orang yang menuntut ilmu, kecuali lah orang tu betul-betul dah tak ada akhlak, dah tak ada adab. Bila kita pun berkuliah, dia pun bercakap. Kalau saya, tuan-tuan, saya diam dulu bagi dia bercakap. Dia tengok kita pun diam, dia pun diam. Sekali lagi kita cakap, dia sambung balik, kita pun berhenti lagi, bagi dia bercakap.
3 kali kalau dia buat tak faham tuan-tuan, jadilah kat satu masjid berdekatan dengan tempat tuan-tuan ni. Cikgu Nur tahulah masjid tu tuan-tuan. 3 kali saya berhenti kuliah subuh, dia pun duk bersembang serupa bahlul orang tua dah. Saya nak cakap terus lagi, kata kurang ajar pula. Kali yang ketiga saya panggil dia, Tu Haji mai duduk kat depan ni cerita sikit, kami semua pun nak tahu juga apa cerita yang best sangat Tu Haji duk cerita tu. Nah, ada orang yang dia tak dengar tuan-tuan, dia marah ke kita pula, padahal kita dah bagi tahu dah beberapa kali, ingat nak bersembang keluar daripada medan pengajian. Jangan mengganggu orang yang menyampaikan ilmu dan orang yang menuntut ilmu tersebut. Muslimin yang dirahmati Allah, tidak memalukan orang yang menuntut ilmu tadi. Jangan sesekali kita memalukan orang yang menuntut ilmu. Dan yang kelima di antara Islam pesan bila ada orang mai nak menuntut ilmu, Rasulullah SAW kata ni, bersungguh-sungguh dalam bab menyampaikan ilmu tu. Kita heran tengok, ustaz ni semangat betul dia. Cikgu ni kalau dia tulis ni berjela punya panjang, semangat cikgu ni tulis, anak murid tak semangat pun sampai macam tu. Kerana dia memahami tuntutan ilmu. Dalam bab menyampaikan ilmu kena betul-betul excited. Kita kena bagi orang yang nak menuntut ilmu Islam ni, dia rasa suka, dia rasa seronok untuk menuntut ilmu. Dan lagi di antaranya pesanan Rasulullah SAW, berakhlak terhadap ilmu dan menunjukkan ilmu yang terbaik, memberi ilmu yang terbaik. Faham tuan-tuan? Yang ni kita tengok tak ada zaman lagi. Berakhlak terhadap ilmu, bukan berakhlak terhadap jemaah yang duduk ni. Berakhlak terhadap ilmu ni maksud dia tuan-tuan, bila kita belajar tentang bab ilmu, Rasulullah SAW habaq ilmu ni mula-mula sekali berkenaan dengan akhlak. Orang yang duk sampaikan ilmu tu kadang-kadang tak berakhlak tuan-tuan. Orang yang kadang-kadang kita tengok menuntut ilmu tu tak berakhlak. Minta maaf lah, contoh saya bagi, habis daripada sejam dia dengar kuliah ni, bagus lah. Habis mayang sehari dia salam, dia pitul telak member dia pula dah. Tahu tu telak member dah. Salam-salam dia pitul telak member. Itu bukan akhlak dalam bab menuntut ilmu. Dia tengok member dia ralik mengantuk sikit, dia raba tangan masuk kat celah kain, dia pegang. Kawan tu pun terkejut, ingatkan lipan. Bukan lipan tangan member dia. Ini bukan orang yang berakhlak daripada ilmu. Islam pesan. Kalau tidak ada di dalam pesanan, saya tak sampaikan kepada tuan-tuan. Satu, ingat baik-baik, kita nak ambil ilmu, pastikan orang yang berakhlak terhadap ilmu tadi ni. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, yang terakhir sekali, dalam bab menuntut ilmu, bila orang datang main nak menuntut ilmu kepada kita, pastikan orang yang nak sampaikan ilmu tadi memberikan ilmu yang terpenting dan ilmu yang terbaik. Ilmu yang terpenting dan ilmu yang terbaik. Allahu Akbar tuan-tuan. Ilmu yang terpenting, cerita berkenaan dengan apa? Tengok jemaah sesuai dengan jemaah yang ada. Oh, jemaah tang ni masalah dia berkenaan dengan perkara ni, cerita berkenaan dengan perkara ni. Kadang-kadang bila sebut kata memberikan ilmu ni tuan-tuan, yang terpenting dan yang terbaik, saya ingatlah sekadar berkongsi, bila mana dalam bab penyampaian ni, satu orang bila kita tengok dia berkuliah di depan dalam bab ilmu ni, kita rasa kagum lah. Bila saya buat satu program besar di Pulau Pinang hari tu tuan-tuan, bila saya buat dengan Ustaz Nana, kalau kata saya seorang mungkin fitnah, Ustaz Nana, Ustaz Izzah Habib, tuan-tuan kenal kan? Ustaz Nana pun sakit teruk sekarang, dia ada di hospital lama, baru ni kat sebulan lebih. Tuan-tuan yang kenal tu tolong doa lah kat dia. Bila kita nak buat program tuan-tuan, kita pun carilah ustaz yang boleh tarik anak muda datang. Ini yang duduk menyebabkan saya fikir, bila kita pun naik satu nama, kita telefon ustaz ni, boleh ke nak jemput ustaz datang, kita tengok cerita pasal Nabi, cerita pasal sahabat ni, orang menangis takut tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia kata boleh, tak ada masalah. Tak mana program ni kat Penang. Oh, kalau Penang 3,500 saja, tak mahal mana pun. Allahu Akbar. Kita terkejut dengar cerita kata Nabi, cerita kata sahabat menangis. Oh, gerun kita dengar. Lagi gerun dengar harga dia minta 2,000 boleh gagal 3,500.
selesaikan tuan-tuan. Demi Allah, dalam rumah Allah 3-4 ustaz kita reject. Lah satu orang hamba Allah dia tak iman, bagus dah, alhamdulillah. Dia pun mai, program pun berjalan dengan lancar. Masa program orang suka, selepas daripada program kita bawa masuk bilik ni, cerita kata berakhlak terhadap ilmu. Zaman ni banyak benda ni cukup korang tuan-tuan. Kita pun abang ustaz ni pasal apa muslimat yang mai dengar ni, depa berhajat sangat-sangat nak minta ustaz tahnik anak depa ni. Boleh ke ustaz? Ni Nabi doa abang, orang yang berilmu tu dia kena ra'i, letih ra'i lah, ikut ala kadar lah tuan-tuan. Depan pangkah. Nah, yang dah makan susu lain daripada susu mak semua, jangan duk mai tahnik. Kita rasa hairan. Allahu Akbar. Dengar ketika mana menyampaikan ilmu ni seolah-olah seorang yang sangat-sangat berilmu, tetapi di dalam akhlak menampilkan ilmu yang hak dipelajari, sebaliknya yang berlaku. Muslimin, mukminin, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri kuliah pada malam ni tuan-tuan, nak abang bagi tahu, orang yang malas di dalam menyampaikan ilmu dan menuntut ilmu itu merupakan sebahagian daripada penyakit balgham. Nah, di dalam bab menuntut ilmu, dengar baik-baik ni, orang yang malas dalam bab menyampaikan ilmu, dia ala kadar saja, tak ada nampak kesungguhan dia nak cerita berkenaan dengan ilmu. Yang kedua, orang yang malas dalam bab menuntut ilmu ni, dia mengaji tapi haram apa catatan pun tak ada, ataupun dia main mengaji bila ujung-ujung waktu nak masuk Isyak dah, baru dia main time tu. Kat sini tak ada lah, sini semua duduk pada awal, alhamdulillah. Dia kira nak masuk, dia malas lah nak mengaji, padahal dia ada masa, dia ada kelapangan, dia tak mau mengaji. Orang yang malas menyampaikan ilmu dan malas menuntut ilmu tuan-tuan, sesungguhnya dia terkena sebahagian daripada penyakit yang dinamakan sebagai penyakit balgham. Apa itu penyakit balgham? Penyakit yang berpunca daripada makan dan minum yang berlebihan. Makan minum tu lah, habis kuliah makan sembang. Habis kuliah minum sembang. Khaswatul lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahi qalbul khasi. Makan banyak, minum banyak, sembang banyak, perkara ni menghitamkan hati, menyebabkan malas untuk kita menuntut ilmu. Kadang-kadang dia menuntut ilmu tetapi terlalu payah untuk berlaku perubahan daripada kesilapan yang dia lakukan. Mudah-mudahan perkongsian ringkas ni kita jadikan iktibar dan tauladan. Saya susul 10 jari, minta maaf banyak-banyak kot korang terkasak apa-apa dengan tuan-tuan, dan minta maaf sangat-sangat. Kemarin tak ada kuliah, cancel sebab duk demam, tak habis lagi. Malam ni sebab dah janji saya datang juga. Jadi kalau ada kekurangan, saya sekali lagi minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan Allah rahmati sekalian ayah-ayah, ibu-ibu yang ada kat depan saya. Mudah-mudahan kita mencari orang yang benar-benar berakhlak di dalam bab menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Apa yang baik itu daripada Allah, yang lemah, yang silap, yang salah dari kelalaian diri saya sendiri, saya susun 10 jari, minta ampun, minta maaf kot kurang tak mana-mana. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il baridi. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu pengumuman tuan-tuan, di belakang tu kita ada